Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung topik sains kita yang bertajuk rantai makanan. Jadi buka buku teks anda, muka surat 74. Kita perhatikan gambar yang terdapat pada muka surat 74 ini. Ini adalah suatu habitat yang dinamakan sebagai habitat paya bakau. Di sini kita dapat perhatikan terdapat pelbagai jenis hidupan yang saling bergantung untuk mendapatkan sumber makanan. Okey, jadi di sini kita dapat lihat ada pelbagai jenis haiwan. Okey, dan kita kena pasti apakah makanan bagi setiap haiwan di dalam gambar ini. Okey, kita tengok muka surat 75. Okey, contoh yang pertama, saya perhatikan ada tupai sedang memakan buah sementara memerang pula sedang memakan ikan. Ketam memakan haiwan-haiwan kecil. Burung dan monyet memakan buah-buahan. Ular pula memakan monyet, burung dan tupai. Ada haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan ada yang memakan haiwan lain. Dapatlah disimpulkan bahawa sifat saling bergantung antara haiwan ini membentuk satu hubungan makanan yang berkait seperti sebuah rantai. Jadi, berdasarkan situasi ini, apakah yang dimaksudkan dengan rantai makanan? Okey, kita perhatikan pernyataan di bawah. Rantai makanan bermaksud hubungan makanan antara hidupan. Okey, kita pergi pada muka surat 76. Ini adalah satu contoh rantai makanan yang dapat kita nyatakan dan kita tuliskan. Okey, buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, jadi kita boleh ringkaskan hubungan ini dalam bentuk seperti yang ditunjukkan pada pernyataan yang kedua itu. Okey, pernyataan yang sama juga tetapi menggunakan simbol anak panah. Okey, pernyataan dimakan oleh tu ditukarkan dengan simbol anak panah. Tapi pernyataannya masih menggunakan pernyataan yang sama, iaitu dimakan oleh. Kemudian kita boleh ringkaskan lagi hubungan ini yang kita namakan sebagai rantai makanan. Okey, seperti dalam pernyataan yang berwarna kuning itu, buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, kita baca walaupun kita nampak simbol anak panah, tapi kita nyatakan secara lisan sebagai dimakan oleh. Okey. Jadi ini adalah satu contoh sahaja yang terdapat dalam habitat paya bakau tadi. Jadi kita boleh bina rantai makanan yang lain berdasarkan hidupan yang terdapat di situ. Kita pergi pada muka surat 77. Kita kenal pasti apakah dia pengeluar dan apakah dia pengguna. Okey. Pengeluar dan pengguna berdasarkan rantai makanan dalam habitat paya bakau tadi. Okey. Yang pertama sekali, pengeluar. Pengeluar ialah tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Jadi dia dipanggil sebagai pengeluar kerana dia menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey. Adakah hidupan lain boleh menjadi pengeluar? Tidak boleh. Okey, hanya tumbuh-tumbuhan hijau sahaja yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey. Melalui proses fotosintesis ini, tumbuh-tumbuhan mendapat sumber tenaga, iaitu daripada cahaya matahari. Okey. Daripada sumber cahaya matahari yang diperoleh oleh tumbuh-tumbuhan inilah yang digunakannya untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey. Proses fotosintesis ni ialah proses tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Okey, dari situ hasil fotosintesis inilah yang akan
diambil yang dijadikan sebagai makanan oleh hidupan lain. Jadi di sini pengeluar mestilah tumbuh-tumbuhan sahaja dan dia terletak pada kedudukan yang pertama dalam mana-mana rantai makanan. Maksudnya dalam rantai makanan ia mesti dimulakan oleh apa-apa tumbuhan ataupun pengeluar dan barulah disambung ataupun dimakan oleh haiwan. Okay, kita tidak boleh meletakkan haiwan sebagai pengeluar ataupun kita tidak boleh meletakkan tumbuh-tumbuhan sebagai pengguna kerana tumbuhan tidak mencari makanan seperti haiwan tapi dia menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, yang seterusnya tengok muka surat 78. Ini adalah contoh pengguna yang terdapat dalam paya bakau tadi. Okey, tupai ialah pengguna kerana dia memakan buah-buahan. Memerang juga ialah pengguna kerana dia memakan ikan. Jadi, tupai dan memerang mendapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Hidupan ini juga dapat dikaitkan dengan hubungan perpindahan tenaga seperti yang berikut. Tupai ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan buah. Okey, tenaga yang diperoleh tupai itu tupai memperoleh tenaganya daripada buah yang dimakan olehnya. Okey, sama juga ular ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakai tupai itu pula. Dan kemudian helang ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan ular yang memakan tupai tadi. Jadi anak panah yang terdapat dalam rantai makanan juga menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Jadi, apakah sumber tenaga utama dalam hubungan makanan di atas? Kita lihat muka surat 79. Kita pergi kepada tajuk hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Okey, di bawah ini adalah beberapa rantai makanan yang dapat kita hasilkan daripada situasi dalam gambar di atas. Okey, ada 5 rantai makanan seperti yang ditunjukkan di bawah tu. Dan kita perhatikan kesemua rantai makanan ini bermula dengan sayur sebagai pengeluar dan diikuti oleh hidupan lain yang terdiri daripada haiwan. Jadi, rantai makanan juga menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga. Maksudnya di sini, tenaga yang terdapat pada sayur akan berpindah kepada itik dan akan berpindah kepada ular apabila sesuatu hidupan itu memakan pengeluar tersebut. Okey, kita terus pergi kepada muka surat 80. Baik, yang ni awak boleh baca saja untuk faham lebih lanjut. Kita pergi kepada siratan makanan. Okey, siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan yang dibentuk daripada suatu habitat. Okey, kita lihat contoh di sini kita ada 5 rantai makanan A, B, C, D dan E. Okey, ini adalah habitat di kebun sayur. Okey, berdasarkan 5 rantai makanan di atas, kita dapat gabungkan membentuk suatu siratan makanan seperti dalam gambar di bawah itu. Siratan makanan ini adalah gabungan rantai makanan yang kita perlu lukiskan dan kita perlu susun dia berdasarkan setiap hidupan yang terdapat di habitat itu tadi. Ada contoh yang kedua, ini adalah habitat kolam. Okey, ada beberapa hidupan di situ dan kita kena pasti terlebih dahulu kita kena pasti dulu makanan yang diperlukan dan kita bentuk
rantai makanan yang boleh dihasilkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rantai makanan yang dapat dihasilkan daripada habitat kolam. Jadi daripada 8 rantai makanan ini, kita dapat gabungkan dengan membentuknya menjadi satu siratan makanan seperti ditunjukkan pada muka surat 84. Okey. Secara ringkasnya, siratan makanan kita hanya menggunakan nama hidupan itu saja tanpa menggunakan gambar. Okey. Baik, untuk tugas hari ini, saya nak awak kita pergi balik kepada habitat paya bakau tadi. Okey, kita pergi pada muka surat 76. Kita lihat pada penyataan yang di bawah sekali. Hubungan makanan antara hidupan di atas ialah contoh rantai makanan dalam habitat di paya bakau. Bina rantai makanan yang lain dalam habitat ini. Jadi ini tugas anda. Saya minta awak bina rantai makanan berdasarkan habitat paya bakau pada muka surat 74 di dalam buku nota sains yang berwarna biru itu. Okey, jadi kita akan lihat kembali, kita akan bincang kembali rantai makanan yang dapat dibina daripada habitat paya bakau ini. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.